Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama dan yang kedua dalam bab Project Brief. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ada dua lah, iaitu yang pertama kita akan mentarifkan maksud Project Brief dan yang kedua kita akan kenal pasti ciri dalam Project Brief. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan Project Brief ni. Okey, Project Brief ni adalah satu proses perbincangan awal antara pengurus projek dan juga pelanggan. Dekat sini kita ada dua pihak lah, iaitu pengurus projek dan juga pelanggan, di mana akan ada lagi satu pihak iaitu pereka bentuk. Pereka bentuk ni pun akan turut menyertai dalam sesi perbincangan Project Brief ni lah. Iaitu dekat sini kita ada tiga pihak lah. Yang pertama kita ada pengurus projek, pelanggan dan juga pereka bentuk. Okey, so apa fungsi pereka bentuk dalam sesi perbincangan ni kan? Okey, fungsi pereka bentuk ni dia akan terjemahkan idea reka bentuk produk pelanggan kepada bentuk lakaran bebas ataupun contengan. Jadi pereka bentuk ni dia akan lakarkanlah produk yang macam mana yang pelanggan nak. Okey, so kita dah tahu apa itu Project Brief. Okey, so kita kena tahulah pula kenapa kita lakukan Project Brief ni. Untuk kita nak dapatkan maklumat secara terus. Kita nak dapatkan maklumat daripada siapa? Daripada pelanggan mengenai produk berdasarkan ciri-ciri Project Brief. Okey, ada beberapa ciri-ciri Project Brief lah. Iaitu yang pertama kita ada tajuk projek, kita ada gambaran keseluruhan projek, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mockup ataupun model. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 50. Okey, kita tengok yang pertama dahulu iaitu tajuk projek. Okey, tajuk projek ni mestilah produk yang ingin kita hasilkan, yang pelanggan ingin hasilkan. So dekat sini pengurus dan juga pereka bentuk kena dapatkan maklumat lah. Mereka kena dapatkan maklumat daripada siapa? Daripada pelanggan. Pengurus dan juga pereka bentuk ni akan dapatkan maklumat mengenai jenis produk apa je yang pelanggan ni akan bangunkan, akan hasilkan. Jadi pengurus dan juga pereka bentuk ni akan dapatkan maklumat lah daripada pelanggan. So dekat sini tajuk projek ni kita tak boleh main letak je. Ada syaratnya, iaitu tajuk projek ni mestilah spesifik, bukan dinyatakan secara umum. Okey, contohlah pelanggan kita ni dia nak bangunkan satu bakul. Contohnya nak bangunkan satu bakul ataupun nak bangunkan satu bakul. Okey, so tajuk projeknya kita tak bolehlah namakan sebagai bakul sahaja, sebab bakul ni terlalu umum. Kita tak naklah nama tajuk projek kita ni terlalu umum. Kita kena spesifikkan tajuk projek kita, iaitu bakul rotan seberguna. Itu lebih spesifik. Okey, di mana tajuk projek ni adalah fungsi untuk kita nak berikan gambaran awal bentuk dan juga fungsi produk yang akan dihasilkan. Okey, contoh macam ni lah. Contoh kalau kita letak secara umum, kita tak tahu apa fungsi produk tu kan. Okey, kalau kita letak lebih spesifik, kita dapat tahulah bahawa bakul rotan ni seberguna, macam-macam boleh jadi kan. Nak bawa pergi jalan-jalan ke, nak bawa pergi pasar. So dekat sini daripada tajuk projek je kita dah dapat tahu apa fungsi dan juga gambaran awal bentuk untuk projek yang akan dihasilkan. Okey, kita tengok pula yang seterusnya, iaitu gambaran keseluruhan projek. Okey, gambaran keseluruhan projek ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu adalah pengurusan projek dan juga gambaran awal projek. Okey, pengurusan projek ni adalah kebolehan pengurus memberikan gambaran keseluruhan projek kepada yang terlibat. So dekat sini kalau pengurusan projek tu bagus, bermaksud pengurus projek ni dia boleh berikan gambaran yang jelas kepada yang terlibat. Okey, itu pengurusan projek, di mana pengurusan projek ni akan melibatkan dari segi kreativiti dan juga idea inovasi. Okey, nak dapatkan daripada mana kreativiti dan juga idea inovasi ni? Okey, kreativiti dan juga idea inovasi ni akan dikumpulkan daripada
ke semua pihak yang terlibat. Untuk apa? Untuk membantu dalam penghasilan produk pelanggan lah. Okey, gambaran awal projek ni selalunya lah dibincangkan bersama-sama dengan pelanggan, pengurus dan juga pereka bentuk. Jadi ketiga-tiga pihak ni akan bersama-sama membuat perbincangan. Okey, kenapa ketiga-tiga ni kena bincang bersama-sama? Sebab kita nak elakkan daripada mereka tersalah tafsir kehendak pelanggan. Sebab itulah ketiga-tiga pihak ni kena berbincang bersama-sama. Okey, gambaran awal projek ni boleh ditunjukkan melalui foto, bahan konkret, tayangan video. Okey, kita boleh tunjukkan melalui ketiga-tiga ni lah. Okey, contohnya dekat sini kita ada dua contoh lah. Yang pertama ni adalah gambaran awal produk yang ditunjukkan melalui gambar rajah. Yang ini adalah gambaran awal produk yang ditunjukkan melalui tayangan video. Tayangan video dekat laptop, kemudian dipancarkan pada dinding. Okey, itu adalah gambaran keseluruhan projek. Kita masuk ciri yang seterusnya adalah kriteria produk. Okey, kriteria produk ni akan melibatkan elemen dan juga prinsip yang telah kita belajar dekat dalam bab 1, iaitu elemen dan juga prinsip ni akan diaplikasikan pada produk pelanggan kita. Okey, jadi kita ada jenis kriteria yang akan dibincangkan semasa mendapatkan maklumat daripada pelanggan. Okey, so kriteria produk ni kita akan dapatkan sewaktu perbincangan dengan pelanggan. Okey, di mana kita akan mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran sebagai rujukan. So dekat sini kriteria produk ni kita akan jadikan produk sedia ada tu sebagai rujukan. Contohlah bakul dekat sini kan. Contoh dekat bakul ni kita boleh dapatkanlah dari segi elemennya. Contoh ada corak. Corak ni pelanggan kita nak gunakan. So kita boleh masukkanlah elemen warna kan. So ada lagi elemen pengulangan lah kan. So dekat sini daripada produk sedia ada ni kita akan jadikan sebagai rujukan kepada pelanggan kita. Kepada pelanggan kita, dia nak elemen dan juga prinsip yang macam mana diletakkan pada produk yang nak dihasilkan. Okey, itu adalah kriteria produk. Kita tengok pula dari segi perancangan dalam pengurusan projek. Okey, perancangan dalam pengurusan projek ni akan merangkumi skop projek, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja dan juga pembentukan kumpulan kerja. Okey, di mana perancangan dalam pengurusan projek ni adalah skalanya. Okey, dari segi skala pengeluaran produk ni kita ada 3. Kita ada secara besar-besaran, sederhana ataupun kecil. So, daripada skala pengeluaran produk ni, pengurus akan memainkan peranan dia lah, iaitu pengurus ni dia akan tentukan dari segi skop kerja. Skop kerja sama ada dari segi harga pengeluaran produk, kualiti dan juga kecepatan penghasilan. So dekat sini contohlah pelanggan kita tu nak hasilkan skala pengeluaran produk besar-besaran. So pengurus ni dia kena tentukan skop kerja macam mana. Harga pengeluaran produk tu mestilah tinggi kan, sebab secara besar-besaran. Kalau dari segi kualiti, contohlah macam raga tadi, macam bakul tadi, kena pastikan rotan yang digunakan tu rotan yang berkualiti, tahan lasak ke, kalis air dan sebagainya. Begitu juga dengan kecepatan penghasilan. Contoh kalau secara besar-besaran mestilah nak gunakan mesin. Contoh macam ni kan, gunakan mesin supaya lebih cepat hasilkan produk. Okey, seterusnya adalah analisis kajian reka bentuk produk dan juga pasaran. Di mana analisis kajian ni kita ada 2 perkara penting, iaitu kajian reka bentuk produk dan juga kajian pasaran. Okey, kita akan tengoklah kajian reka bentuk produk ni macam mana. Okey, kajian reka bentuk produk ni akan merujuk kepada perbandingan produk sedia ada dalam pasaran. Okey, so kita akan bandingkanlah dari segi reka bentuk, dari segi fungsi dan juga ciri-ciri moden. Okey,
Itu adalah kajian reka bentuk produk. Kita tengok pula kajian pasaran. Okey, kajian pasaran ni akan merangkumi terhadap kehendak kumpulan, sasaran produk dan juga persaingan sedia ada. Okey, so macam mana kajian pasaran ni akan dilakukan? Okey, kajian pasaran ni kita akan lakukan melalui dengan cara kita buat soal selidik. Soal selidik ni kita boleh tanya orang, dan yang kedua adalah dengan cara kita buat pemerhatian. Okey, itu adalah kajian pasaran. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu lakaran idea. Okey, lakaran idea ini akan berdasarkan analisis produk yang akan dibuat. Contohnya, lakaran idea ni akan dilukis oleh pereka bentuk lah. Sebab kan tadi kan kita dah tahu kan fungsi pereka bentuk. Fungsi pereka bentuk dia akan lakar apa yang pelanggan nak hasilkan produk. Jadi dekat sini, lakaran idea ni akan dilukis oleh pereka bentuk untuk dipersembahkan kepada pengurus projek dan juga pelanggan. Iaitu pereka bentuk ni dia akan lakar, kemudian dia akan tunjuk pada pengurus dan juga pelanggan. Contohnya macam ni lah lakaran beg tu kan. Daripada lakaran yang dah dilakar, pereka bentuk ni akan tunjukkanlah kepada pengurus dan juga pelanggan. Adakah lakaran tersebut akan memenuhi kehendak pelanggan ataupun tidak, dengan berdasarkan lakaran yang dihasilkan oleh pereka bentuk. Okey, itu adalah lakaran idea. Seterusnya kita tengok pula penghasilan mockup ataupun model. Okey, so kita ada mockup dan juga model. Okey, mockup ni apa? Mockup ni adalah model olokan yang diperbuat daripada bahan yang mudah didapati, bahan kita semula dan juga mudah dibentuk. Contohnya macam polystyrene, gabus, span dan juga kayu julutong. Okey, ada macam-macam lagi lah bahan kita semula ataupun bahan yang mudah didapati. Contohnya macam kotak ke, itu pun boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita buat mockup. Contoh ini adalah mockup kasut. Kita gunakan kotak untuk kita hasilkan mockup kasut. Okey, itu adalah mockup. Mockup adalah model olok-olok sahaja. Okey, yang seterusnya adalah model. Okey, model ni terbahagi kepada dua lah. Kita ada model berfungsi sepenuhnya dan juga model separa berfungsi. Okey, model berfungsi sepenuhnya ni adalah model blok yang kita hasilkan secara bersaiz sebenar. Itu adalah model berfungsi sepenuhnya. Kalau model separa berfungsi macam mana pula? Okey, model separa berfungsi ni dia akan menyerupai objek yang sebenar saja. Contohlah macam kalau kita nak buat raga tu, kita sepatutnya guna rotan. Contohlah raga kita gunakan rotan, tapi kita menggunakan kotak. Itu adalah model separa berfungsi. Jadi itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.